Baik, kita teruskan pembelajaran kita dalam bab 2, Biologi Sel dan Organisasi Sel. Hari ini kita akan teruskan subunit 2.2, Proses Hidup Organisma Unisel. Baik, untuk unit ini kita akan mengenali dengan lebih lanjut tentang organisma unisel. Unisel, kalau masih ingat semasa di tingkatan 1, awak telah dikenalkan dengan istilah unisel. Uni maksudnya haiwan tersebut, organisma tersebut terdiri daripada satu sel sahaja. Kita panggil dia sebagai organisma unisel. Apakah sifat atau ciri bagi unisel? Kita akan lihat di sini. Organisma unisel dia bersaiz kecil dan ringkas dan terdiri daripada satu sel sahaja. Yang kedua, organisma unisel dia menjalankan segala proses hidupnya di dalam satu sel. Dia tak perlu mata, telinga, hidung macam kita. Dengan satu sel sahaja dia meneruskan kehidupannya. Contoh organisma unisel ialah ameba spesies dan paramecium spesies. Di mana kita nak jumpa ameba, kita boleh jumpa dia di dalam air tawar dan juga air tanah. Air tanah itu maksudnya kita ambil tanah. Kalau kita ambil tanah, kita campurkan dengan air, kita boleh dapat ameba tu dan kita boleh lihat di bawah mikroskop. Dan paramecium kita boleh jumpa dia di dalam air tawar. Ini rupanya ameba dan paramecium. Ini di bawah mikroskop kita boleh nampak ameba. Dan ini adalah paramecium. Paramecium ni macam selipar Jepun. Kalau masih ingat dalam kelas yang lepas, cikgu ada bagi tahu bahawa untuk paramecium ini satu-satunya yang ada vakuol. Biasa tumbuh-tumbuhan yang ada vakuol, tapi haiwan yang ada vakuol adalah paramecium. Dia ada vakuol mengecut untuk membolehkan dia keluarkan air daripada badannya. Ini ialah ameba. Kita lihat satu sel saja. Jadi ini gambar bawah mikroskop bila kita buat dalam bentuk lukisan. Ini dimasukkan lukisan biologi yang kita belajar tu. Ini kita lukis. Ameba dan paramecium. Jadi kita kenal organel-organel yang ada di dalam ameba dan paramecium. Ini ialah nukleus. Dia juga ada membran plasma, macam sel lah. Dia ada vakuol mengecut. Dan dia ada vakuol makanan. Nampak ameba dan paramecium ni ada vakuol. Kemudian dia ada pseudopodium. Pseudopodium ni ialah tangan palsu. Tangan palsu ni maksudnya bila ameba tu nak makan, dia akan keluarkan, bentukkan membran plasma dia tu akan membentuk pseudopodium untuk memerangkap makanan. Seterusnya ini ialah paramecium. Paramecium dia ada nukleus, ada alur mulut, ada vakuol mengecut, dan dikeliling membran plasmanya itu ada cilium. Ini adalah paramecium. Sekarang kita lihat macam mana dia hidup. Macam mana ameba dan paramecium ini boleh hidup di dalam air. Bagaimana dia bergerak dahulu? Ameba bergerak. Dia bergerak menggunakan unjuran sitoplasma yang dikenali sebagai pseudopodium. Dia bergerak dan paramecium pula bergerak dengan pukulan cilium ni. Cilium ni, rambut-rambut halus dia ni akan bergerak secara beritma ikut turn. Jadi dia boleh gerak ke depan.
Pemakanan pula, ameba. Macam mana dia makan? Ameba makan menggunakan pseudopodium dia untuk mengepung makanan. Bergerak pun guna pseudopodium, makan pun guna pseudopodium. Nampak ya, pseudopodium dia tu dah merangkap makanan. So, zarah makanan yang diperangkap bersama air akan membentuk vakuum makanan. Okey, kemudian lysosom pun datang. Lysosom datang, dia bercantum dengan vakuum makanan dan lysosom bebaskan enzim lysozyme untuk mencernakan makanan tersebut dan hasil pencernaan yang berguna diserap ke dalam cytoplasma. Bahan buangan disingkirkan dan proses ini dinamakan proses fagositosis. Proses bagaimana ameba mendapatkan makanannya dipanggil proses fagositosis. Okey, paramecium pula. Okey, makanan akan masuk melalui alur makanan. Okey, bagaimana makanan itu boleh masuk? Pukulan silium mengangkut zarah makanan ke dalam mulut. Okey. Okey. Lepas tu tengok gerakan makanan tersebut. Lepas makanan dah masuk, vakuum makanan akan terbentuk. Samalah macam ameba tadi. Makanan masuk, vakuum makanan terbentuk, lysosom pun akan datang dan bebaskan lysozyme, enzim pencernaan. Okey, maka makanan dicernakan dan hasil pencernaan tadi akan diserap ke dalam cytoplasma. So, ini laluan pencernaan dia. Okey, sebelah tepi. Jadi, makanan yang tidak tercerna, dia akan keluarkan melalui liang duburnya. Okey, itu adalah paramecium. Cara makan. Okey, bagaimana dia berespirasi? Okey, senang saja. Melalui pertukaran gas secara resapan. Resapan gas berlaku melalui membran plasma. Senang, ya, simple. Oksigen meresap masuk, karbon dioksida akan meresap keluar. Bagaimana mereka membiak? Okey, ameba membiak dengan cara membahagikan badannya. Okey, dia membahagi, bila dia sampai satu saiz tertentu, dia akan membahagi badan dia belah. Nukleus dahulu. Lepas tu diikuti cytoplasma dan dia akan membentuk dua sel yang baru. Okey, so cara membiak ini dipanggil belahan de-dua. Jika keadaan sekitar tidak sesuai, maka dia tak boleh buat. Dia tak boleh buat belahan de-dua, maka dia akan membentuk spora. Dia akan jadi spora, dia senyap-senyap di dalam tu. Dalam dinding yang tebal. Itu keadaan ameba untuk membiak. Paramecium pula, dia juga menjalankan belahan de-dua. Okay. Dia bermula dengan pembahagian nukleus. Nukleus, dia ada makronukleus yang besar, makro tu besar, nukleus yang besar, dan mikronukleus. Okay, bila dia membahagi badan dia kepada dua bahagian, maka akan terbentuklah dua vakuum mengecut yang baru dan membentuk alur mulut. Jadilah dia dua ameba paramecium yang baru. Okay. Paramecium juga boleh membahagi secara konjugasi. Belahan de-dua ni, kalau paramecium tu tak ada pasangan, dia seorang-seorang dia pun dia boleh bahagi. Tapi kalau dia ada pasangan, kebetulan ada banyak, dia boleh jalankan konjugasi. Dua paramecium dia akan berpaut semasa pembiakan seks dan berlakunya pertukaran maklumat genetik. Jadi setiap satu paramecium akan menjalankan proses mitosis dan menghasilkan sel yang baru. Okey, ini kaedah konjugasi. Konjugasi maksudnya dia adalah pembiakan seks di mana berlakunya pertukaran bahan genetik. Okey, perkumuhan. Ameba dia akan
membenarkan air masuk ke dalam badannya secara osmosis. Air yang masuk tadi akan mengisi vakuum mengecut. Bila vakuum mengecut penuh, dia akan bercantum dengan membran plasma. Vakuum mengecut itu akan bercantum dengan membran plasma. Air berlebihan akan disingkirkan ke persekitaran dan vakuum mengecut akan kembali ke saiz asal. Itu fungsi vakuum mengecut. Untuk paramecium pula, vakuum mengecut dia akan kembang bila air masuk. Dia akan bebaskan air yang berlebihan ke persekitaran. Sama juga air masuk melalui membran plasma secara osmosis. Pada dua vakuum mengecut ada dua vakuum mengecut di atas dan di bawah. Untuk paramecium. Kemudian pertumbuhan ameba dan paramecium spesies membesar dan mensintesiskan sel baru. Dia hasilkan sel baru. Maka berlakulah pertumbuhan. Manakala untuk gerak balas terhadap rangsangan, ameba dan paramecium bergerak balas terhadap rangsangan bahan kimia, sentuhan atau cahaya terang dengan bergerak menjauhi cahaya. Dia suka tempat gelap, dia akan menjauhi cahaya. Soalan pertama. Soalan-soalannya, apakah maksud pukulan cilium secara beritma? Maksud pukulan cilium secara beritma ialah cilium akan memukul ke hadapan dan ke belakang secara berterusan untuk menyapu makanan ke dalam alur mulut paramecium. Cilium itu bergerak-geraklah. Kalau ni cilium, dia akan bergerak ke depan ke belakang, ke depan ke belakang. Apakah masalah yang dihadapi oleh ameba spesies dan paramecium spesies di dalam habitat dia? Masalahnya ialah dalam kolam air tawar, keadaan persekitaran adalah hypotonik. Hypotonik maksudnya air banyak. Jadi, bila air banyak berbanding mineral, maka air akan masuk ke dalam sel ameba dan paramecium ni secara osmosis. Air masuk. Jadi dia boleh kalau tak ada vakuum mengecut, mikroorganisma ini mungkin boleh kembang dan pecah. Jadi sebab itu cara atasinya ialah ameba dan paramecium ada vakuum mengecut untuk keluarkan air berlebihan yang masuk secara osmosis ke dalam sel badannya. Selesai untuk 2.2. Kita lihat soalan latihan. Soalan latihan ni kamu buat dalam buku latihan. Ni boleh pause kalau nak jawab. Pausekan video cikgu ni. Boleh jawab. Pengosmo kawal aturan maksudnya proses mengawal atur itu dia ada 8 soalan yang perlu kamu jawab dalam buku latihan masing-masing. Itu saja untuk hari ini. Jumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.